الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat agar kita syukuri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan apa sahaja nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, maka hendaklah kita ungkapkannya dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan, insya-Allah. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pengantar Badri, cikgu umi kita, dan tidak lupakan yang dihormati lagi dimuliakan Ayahanda Tuan Imam, seluruh pegawai-pegawai masjid, dan juga kekanda kita imam tarawih kita. Alhamdulillah. Dan tidak lupakan juga kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita dah berada di penghujung Ramadan 1443 Hijrah. Allahu Akbar. Hari ini hari yang ke berapa dah? 28 lah malam ni kira-kira tu. 28. Ada yang standby nak raya hari Isnin. Tak apalah, tunggulah macam mana pun. Isnin kan Selasa, 1 Syawal. Macam mana pun raya 1 Syawal. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita nikmat lapar dan juga nikmat aman, damai, ketenangan. Sebelum ni kita jadi kacau bilau. Sebab apa? Nak main masjid orang tak bagi. Allahu Akbar. Tapi Alhamdulillah, pada malam ni Allah berikan kesempatan kepada kita bawa bersama dengan anak-anak untuk menunaikan salah satu perkara sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sembahyang sunat tarawih. Nah, sembahyang sunat tarawih. Tarawih ni apa? Maksudnya rehat. Yang dikatakan rehat tu bila? Rehat tu ialah kita sembahyang 2 rakaat, kita berhenti bagi salam. Tu yang panggil dikatakan rehat. Nah, sembahyang malam, salatul lail, masna masna, sembahyang malam 2-2. Jadi kita rehat setiap kali 2 rakaat. Nah, 2 rakaat kita bagi salam, kita rehat. Lepas tu pula Tok Bilal pula duk sebut selawat. Jadi selain daripada kita sembahyang menunjukkan rasa syukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan kepada kita nikmat kesihatan tubuh badan, kita dapat laksanakan ibadah dengan sempurna. Di waktu siangnya dengan berpuasa, di waktu malamnya dengan qiyamul lail. Maka kita tambahkan lagi di antara ruang waktu rehat 2 rakaat tersebut ialah dengan kita berselawat. Walaupun ada setengah tempat tak buat selawat. Sebab mereka kata Rasulullah tak pernah buat. Zaman dulu tak ada langsung. Zaman sana Umar pun tak ada selawat-selawat ni. Yang hampa lebih pandai-pandai tambah selawat ni main tak mana. Nak main cari tak mana. Bagi dalil Ustaz yang kata selawat main tak mana. Setiap kali lepas bagi salam 2 rakaat kena ada selawat pula. Allahu Akbar. Tak ada dalil. Allahu Akbar. Kita kata tak apalah. Hampa kata ada dalil, kata tak ada dalil. Bagi kami nak selawat ya. Nak tunggu selawat di rumah saja-saja sambil tengok tapi sallallahu alaihi wasallam tengok gua punya pasal. Oh dia macam tu kan, pakai taubat dah lah, pakai dak dah lah. Yang ada tu sepak tagun. Alah mangkuk ayun tunggu punya kaki bangku punya duk sepak tera tu depan keeper pun tak gol lagi. Tu ada. Takkan kita nak selawat kan? Contohlah kan. Tapi dalam amal ibadah kita tambahkan lagi selain daripada kita mendirikan sembahyang, maka kita tambahkan dengan selawat, terutamanya bulan Ramadan. Allahu Akbar. Sono sangat ramai-ramai pakai apa? Pakai selawat dengan suara yang nyaring, suara yang kuat.
Nah, tengok Tok Bilal kita sebut tadi, terkejut, kecut habis perut-perut ni. Dia punya teran bagi suara dia punya kuat tu. Pasal apa? Nak bagi semangat semua bakat selawat ramai-ramai. Allahu Akbar. Begitulah yang kita harapkan, iaitu sentiasa mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat sebut, semua ada rahsia-rahsia kelebihan yang tertentu. Cuma ulama tak cerita lah satu persatu. Ulama cuma bawakan ini amalan untuk kita buat. Nah, amalan untuk kita buat, sedangkan semuanya ada rahsia-rahsia tertentu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanallah walhamdulillah. Semua tu ada rahsia-rahsia dia tersendiri, keistimewaan dia. Ditambahkan lagi dengan selawat, semuanya ada. Cuma ulama tak bahas lah. Ulama tak cerita lah yang ni apa kelebihan dia, yang ni apa rahsia dia. Mai lah zaman lah ni depa duk petikat, mai miktang mana yang kalut sangat nak selawat. Sembahyang buat 20 sudah lah. Allahu Akbar. Tu sebagai contoh. Tak apa, bagi kita siapa nak buat, tak mau buat sudah. Tak usah duk mengkeli dengan depa pergi masa kita. Lebih baik kita sembahyang baca Quran lagi bagus daripada duk mengkeli dengan orang duk kira yang tak ketahuan ni. Tu sifat kita. Sebab apa? Sebab kita hendak meraih redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Orang tanya pula pasal apa puasa bulan Ramadan? Awak tak buat bulan lain? Pula dah, tapi tanya soalan. Pasal apa tak buat puasa bulan lain? Kuatlah buat bulan Rejab ke, bulan Jamadil Awal ke, Jamadil Akhir ke. Pasal apa yang buat bulan Ramadan? Senang je kalau orang tanya kita. Kalau buat bulan Jamadil Awal sekali pun orang akan tanya pula pasal apa bulan Jamadil Awal. Ada pikir tu. Cerita ada macam tu. Tenang, tak payah ada fikir. Kita ni lebih baik kita buat daripada duk bertikai dengan orang. Dalam bulan Ramadan, ya Allah kurniakan kepada kita antara beberapa nikmat yang sangat besar ialah diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Yang tu yang kita tak nampak yang Allah janjikan kepada baginda Rasulullah dan juga kepada umatnya. Tetapi antara yang kita dapat boleh lihat, yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita hari ini bila tiba bulan Ramadan, rezeki melimpah ruah. Rezeki melimpah ruah. Orang yang berniaga, tanyalah orang berniaga bulan tahun ni boleh dapat duit ke beli SP pula. Allah, apa nak kata. Saya duduk di Baling tu cerita bagi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Di bank Islam tu ada 5 mesin ATM. Pi pukul berapa pun ada orang sedia, kecuali duit tak ada, orang tak baru tak ada. Lagi mana ada duit lagi itulah orang duk beratok tunggu. Ambil berapa? Tanya ambil berapa? Aku ambil 110,000 hari ni boleh tak? Ambil dulu 3,000 esok pula. Ambil pula kan. Jadi mesin ATM pergi jumpa dengan pengurus. Awak yang teruk sangat duit tak ada dalam mesin. Tuan Syekh, kami buh hari ni satu mesin 360,000 habis dalam masa 5 jam. Satu hari tak sampai pun dah habis dah 360,000. Tu satu mesin. Bayangkan, satu mesin habis dalam masa satu hari, tak sampai satu hari. Pi buat nak tunggu apa? Tunggu kita pukul 7 pagi. Rupa pukul 7 pagi ada orang tunggu siap dah. Tu dia pakai berebut nak ambil duit pasal apa? Nak raya punya pasal, punya seronok, dapat duit. Duit pun bukan duit kerajaan, duit sendiri, tak apalah, alhamdulillah lah kan. Cuma beringat. Jadi orang yang paling seronok tahun ni ialah orang berniaga. Pasal apa? Allahu Akbar. Tahun ni lah pilah tanya para peniaga. Semalam berapa? Semalam 10,000 jualan. Allahu Akbar, punya seronok pasal apa? Orang pakai duit dapat ke dulu SP, alhamdulillah seronok. Depa takat satu keluarga RM1,000 tu tak habis banyak lagi, baru 10%, ada lagi 9,000. Tu abang siap ada lagi 9,000. Tak apalah seronok. Tu dalam bulan Ramadan ni Allah kurniakan kepada kita ni nikmat yang sangat besar. Nikmat yang banyak. Berniaga pun alhamdulillah. Tak ada siapa ambil habang kata hari ni saya rugi, tak ada. Rugi sebab hujan turun orang tak pi dah.
Pasal apa? Tak boleh nak pi. Manalah nak nak pi, hujan dengan lebat angin apa sebagainya, yang tu je lah. Allahu akbar. Tetapi apa yang ingin dikongsikan pada malam ni, suatu hadis yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar. Ya. Inilah yang dua ada dalam hadis ini, inilah ciri-ciri dia. Pasal apa? Pasal sanggup tadi dah siang puasa. Dah siang puasa, mai waktu malam pula qiyamul lail. Allahu akbar. Kalau bulan lain nak ajak mai sembahyang buat sunat tasbih 4 rakaat pun jenuh panggil. Malam ni kita cadang nak buat sembahyang sunat tasbih, jemput semua anak jemaah, kita buat sembahyang sunat tasbih. Tengok-tengok ada lah 10 orang, tapi selalunya lebih lah kan, contoh ya. Tapi mai bulan tarawih ni boleh kita usaha juga. Kita alhamdulillah Allah mudahkan urusan kita. Sebab apa? Sebab syaitan masih duk ikat lagi. Kena ikat lagi. Nanti dah takbir raya saja, pengumuman pemohon penyimpan mohon besar raja-raja raya jatuh pada hari pakai duk tunggu Isnin ke Selasa. Pasal orang duk oyuh Selasa punya pasal Indonesia ada istihadah Muhammadi, istihadah raya hari Isnin. Kerajaan kata hari apa pun hampa punya pasal, kami istihadah hari Isnin raya. Tu dia pakai duk gelabah dah orang Malaysia pun. Gelabah dah buat keluar dengan jadual masa masing-masing dah. Allahu akbar, tunggulah. Tengok-tengok istihar hari Selasa. Alhamdulillah. Pasal apa? Ada negeri yang istihar hari Isnin sebagai cuti peristiwa macam Terengganu dan sebagainya. Jadi selamatlah, tambah lagi cuti raya. Bagi contoh kan, tambah cuti raya macam kami lah. Kalau kena hari Isnin dah raya, Rabu dengan Khamis kerja dah. Kerja dah, Rabu dengan Khamis kena kerja dah. Allahu akbar. Jadi Rasulullah kata apa? Dalam hadis sebut Rasulullah mengatakan, siapa yang mendirikan pada malamnya, iaitu dengan sembahyang sunat tarawih, diampunkan segala salah silapnya, dosanya yang telah lalu. Allahu akbar. Tapi yang tu tak apa, kita biasa dengar. Hadis tu kita biasa dengar. Hadis yang kedua sebagai pelengkap pada malam ni, dikatakan bahawa sesungguhnya sesiapa yang mendirikan sembahyang, sesiapa yang mendirikan sembahyang bersama dengan imam sampai habis imam bagi salam. Sampai habis imam bagi salam. Tadi tu imam kita tadi sembahyang. Habis berapa hari ni? 9.30. Bayang tengoklah 8 rakaat campur sekali dengan tarawih 11 rakaat, kita habis dalam masa 30 minit. Allahu akbar. 30 minit. Kira malam ni kira paling awal aku rasanya Ustaz. Paling awal sebelum ni 20 kan. Kira malam ni habis awal tak apalah, habis awal 11 rakaat, setengah jam. Rasulullah mengatakan, sesiapa yang bersembahyang bersama-sama dengan imam di dalam bulan Ramadan sampai habis, dituliskan baginya pahala seolah-olah dia mendirikan sembahyang sunat sampailah waktu subuh. Walaupun kita sembahyang habis 9.30, malaikat tulis kita sedang berqiyamul lail sampai azan subuh. Allahu akbar. Itulah untungnya bagi orang yang sembahyang berjamaah dengan imam. Bagi lelaki lah, yang perempuan tak apa. Perempuan tak ada masalah apa. Mereka duduk di rumah jaga anak-anak pun sama juga pahala. Walaupun mereka tak sembahyang tarawih dengan kita, tapi pahala mereka sama juga. Sebab apa? Sebab mereka korban nak jaga anak-anak kita. Allahu akbar. Kita ni sembahyang tarawih kalau buat 8 balik di rumah tak sambung dah, maka dia tak akan dapat peristiwa tersebut, iaitu peristiwa yang dikatakan oleh Rasulullah seolah-olah dia telah sembahyang sunat tarawih qiyamul lail sampai subuh sampai azan subuh.
Bayang tengok. Sebab itulah rugi bagi orang yang semayang tak habis tangan imam. Nak semayang ikut imam sampai habis, maka insya-Allah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malaikat duk tulis semayang tarawih. Sambung, no? Seolah-olah macam tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam hadis yang khusus Rasulullah ceritakan bahawa sesungguhnya pada bulan Ramadan Allah bukakan seluruh pintu syurga, Allah tutupkan segala pintu neraka dan diikat segala syaitan-syaitan dan juga iblis. Allah tutup segalanya pintu-pintu neraka. Allah ikat segala syaitan dan juga iblis nak memudahkan urusan kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditambahkan lagi dalam riwayat lain mengatakan sesungguhnya malaikat yang berada menulis catatan amalan kita ni, Allah suruh perintahkan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, bulan Ramadan ni hang jangan tulis langsung, pen hang tutup terus, buku pun tutup. Tu dia punya hebat. Allah kurniakan kepada siapa? Kepada umat baginda Rasulullah SAW. Seolah-olah apa saja yang kita buat tu tak ada nilai pun Allah tak pandang dah yang jahat-jahat. Sebab apa? Sebab Allah berikan gandaan pahala yang terlalu banyak kepada kita. Satu kebaikan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini Allah gandakan berlipat kali ganda. Yang sunat seolah-olah fardu, yang fardu digandakan sehingga 70 kali ganda. Sebab itulah kalau orang yang tinggal sembahyang bulan Ramadan lagi teruk. Sebab apa? Dia tinggal sekali seolah-olah dia tinggal sembahyang fardu tersebut 70 kali. Tu dia, hak tu yang berisiko dah. Nah, seolah-olah dia tinggal sembahyang fardu 70 kali. Maknanya kalau dia tinggal sembahyang zuhur satu hari, seolah-olahnya 70 hari dia tinggal sembahyang. Tu sebagai ancaman baliklah, pungutan kepada kita, tolong berhati-hati. Itulah yang diperingatkan oleh para sahabat, para alim ulama kepada kita semua. Kemudian kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila kita sujud pada Allah Ta'ala, menundukkan rasa rendah diri kita, rasa hinanya kita, letak kepala yang paling tinggi ni, letak kepala ni, sanggup sujud di atas lantai tempat kita pijak. Allahu Akbar. Seolah-olah diberikan ganjaran darjat sama seperti mana darjat para malaikat. Jadi orang yang sujud ni darjat dia tinggi sehingga seolah-olah para malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat pun sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Malaikat pun sujud. Apabila Allah perintahkan kepada seluruh makhluk untuk sujud pada Adam, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah semua kecuali iblis sahaja. Jadi para malaikat pun sujud. Jadi hari ini kita sujud, Allah angkat darjat seolah-olah seperti mana para malaikat. Allahu Akbar. Dalam riwayat hadis yang lain pula diceritakan lagi, satu kali kita sujud, Allah berikan kepada seseorang sekali kita sujud. Hari ini berapa kali kita sujud? Hari ini kita berapa kali? Sembahyang tarawih tadi 8 campur dengan witir 3 jadi 11. Satu rakaat kita sujud berapa kali? 2 kali sujud. Jadi jumlahnya berapa kali kita sujud? 22 kali kita sujud. Ibu-ibu, ayah-ayah balik kira di rumah. Bukanlah ni, balik kira di rumah. Balik kira di rumah 22 kali kita sujud. Satu kali kita sujud, Rasulullah mengatakan diberikan ganjaran kebaikan 170,000 kebaikan. 170,000 kebaikan. Cuba darab dengan 22. Kira tengok berapa? Siapa reti kira? 20 kali 17 340. Maknanya kira tengok 3 juta lebih pahala. Satu malam jadi jutawan terus. Jutawan pahala lah, jutawan pahala akhirat. Allahu Akbar. 3 juta lebih Allah berikan ganjaran pahala.
Tu kalau sembahyang baru 11 rakaat, kalau sembahyang 23 macam malam-malam lain, kira sendiri berapa banyak ganjaran pahala yang Allah berikan. Maknanya setiap malam orang boleh jadi jutawan. Allahu akbar. Setiap malam boleh jadi jutawan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya boleh nak sambung lagi tapi kesian pakat lengah belakang dah. Duduk atas lantai kita tak apa, duduk atas kerusi nak apa pusing ke kanan boleh, ke kiri pun boleh. Orang ada bawah ni lengah dan lutut bila nak habis kan. Tu dia. Allahu akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah SWT sekalian, di akhir bulan Ramadan ini marilah kita muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita balik, tengok di manakah kedudukan kita. Di manakah keadaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah berikan ganjaran pahala yang lebih baik daripada apa yang kita telah lakukan. Dan yang penting ialah kita mampu istiqamah, kekal berterusan. Boleh buat juga selepas ni. Boleh juga baca Quran ke, sembahyang sunat ditambahkan lebih ke atau sebagainya. Itulah yang diharapkan daripada tarbiyah Ramadan. Tadi orang para jemaah lelaki tak apalah dengarlah khutbah tadi cerita kan. Tok Imam baca khutbah dah tadi kan. Peristiwa di akhir Ramadan. Jadi sekurang-kurangnya kita muhasabah diri kita balik. Dan yang paling penting ialah kita tergolong di kalangan orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat, iaitu menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, iaitu orang yang berjaya. Yang dikatakan orang yang berjaya apa dia? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah kejayaan sebenar bagi setiap insan. Hari ini boleh masuk duduk rumah baru ke, boleh dapat bini baru ke, dapat duit baru ke, kereta baru ke, tak ada nilai pun. Yang penting ialah boleh masuk syurga, selamat daripada neraka, masuk syurga. Itulah kejayaan yang sebenar bagi setiap insan. Adakah kita nak hanya diri kita saja yang boleh masuk syurga, ahli keluarga tak mau? Tak. Kita pun harap macam tu juga. Bukan setakat diri kita, bahkan pasangan kita sama ada suami ataupun isteri ataupun anak-anak. Adakah kita sanggup tengok anak-anak kita sebagai contoh kena seksa? Na'udzubillah. Di dunia ni pun kalau nyamuk ketik pun kita sanggup tampak nyamuk, walaupun nyamuk tu isap darah sikit ya pun. Dia kata nyamuk ni, dia main bisik kat telinga aku nak ketik sikit lah, nak isap darah. Tu pun pas sedar sekali dengan pekak telinga kita sekali kena penampak. Pasal apa? Marah kat nyamuk. Nyamuk main habaq kat kita, nak minta izin dia hendak. Minta izin yang minta izin nak isap sikit, pas sedar mati. Tengok-tengoklah baru nak minta isap, tengok-tengok kena penampak lah. Tu marah kat apa? Marah kat nyamuk pasal nak kacau anak. Pasal nak kacau anak, takut anak tak boleh tidur lena, lagi teriak kita tak boleh tidur. Begitulah. Kalaulah di dunia kita sayangkan pada anak-anak sebegitu rupa, apatah lagi untuk akhirat mereka. Maka kita sentiasa mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sampai di sini saja ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini dapat manfaatnya insya-Allah dan juga diberikan keberkatan dan juga keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong di kalangan ahli syurga semuanya, di antara diri kita, ahli keluarga dan juga sanak saudara, termasuklah jiran tetangga kita insya-Allah. Jadi sampai di sini saya ucapkan terima kasih kepada Yang Datul Imam dan juga seluruh pegawai majlis secara jawatankuasa. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.